Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dalam video kali ini kita akan sambung bincang soalan UPKK bagi subjek sirah part yang ketiga. Okey, jom tanpa melengahkan masa, jom kita tengok soalan-soalannya. Okey, soalan yang pertama ni bahagian subjektif. Jawab soalan berikut berpandukan petikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan menekankan perkara akidah, akhlak dan perundangan. Sistem perundangan Islam yang pertama diperkenalkan oleh baginda ialah Piagam Madinah yang digubal pada tahun pertama Hijrah bersamaan 622 Masihi. Piagam itu juga merupakan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia. Langkah awal baginda melaksanakan perundangan Islam ialah dengan membina masjid. Fungsi masjid ialah tempat beribadah, berdakwah, pusat kemasyarakatan, ekonomi dan sebagai pusat pentadbiran. Okey, itu adalah petikannya. Kemudian kita baca soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1. Tulis dua perkara yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwahnya. Okey, jawapan yang pertama ialah, kalau kita boleh tengok dalam petikan tu, yang pertama dia kata perkara yang ditekankan oleh Rasulullah dalam menyampaikan dakwahnya adalah akidah dan akhlak. Okey, kat sini jawapan dia. Okey, Rasulullah berdakwah dengan mengedepankan perkara akidah, akhlak dan perundangan. So, boleh masukkan jawapan perundangan pun dikira. Okey, so dia minta dua je. Okey, soalan kedua, apakah nama perundangan yang digubal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah nama perundangan yang digubal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Okey, jawapannya adalah Piagam Madinah. Okey, Piagam Madinah. Okey, seterusnya, bilakah Piagam Madinah digubal? Okay. Nombor 3, bilakah Piagam Madinah digubal? Jawapannya ialah pada tahun pertama Hijrah bersamaan 622 Masihi. Okey, tahun pertama Hijrah bersamaan 622 Masihi. Yang keempat, apakah langkah awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan perundangan Islam? Apakah langkah awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan perundangan Islam? Okey, jawapannya ialah membina masjid. Okey, membina masjid. Langkah awal dan baginda melaksanakan perundangan Islam dengan membina masjid. Okey, soalan yang kelima masih lagi berpandukan petikan yang kita bacakan tadi. Okey. Soalan yang kelima, nyatakan dua fungsi masjid. Nyatakan dua fungsi masjid. So, kita boleh buat kat sini beribadah dan yang kedua berdakwah. Okey. Kata fungsi masjid ialah tempat beribadah, berdakwah, boleh tambah lagi jawapan pusat kemasyarakatan, ekonomi dan sebagai pusat pentadbiran. Okey. Yang kat bawah ni, nyatakan dua fungsi masjid sebagai pusat kemasyarakatan. Kita boleh tulis ekonomi dan pusat pentadbiran. Okey, soalan kedua. Soalan kedua, jawab semua soalan di bawah. Okey, soalan kedua, nombor 1. Namakan dua masjid yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namakan dua masjid yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang pertama Masjid Quba, yang kedua Masjidin Nabawi. Okey, Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Okey, ini dua masjid yang telah dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Okey, soalan kedua nombor 2, nyatakan dua peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan. Okey, yang pertama perang Badar, yang kedua nuzul Al-Quran. Okey, penurunan Al-Quran ataupun boleh juga ditambah dengan peristiwa Fathu Makkah juga di berlaku pada bulan Ramadan. Okey, soalan ketiga, tulis 3 peperangan yang disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulis 3 peperangan yang disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jawapannya yang pertama, kita boleh tulis perang Khandaq, perang Badar, yang ketiga perang Uhud. Okey. Soalan keempat, tulis 2 kaum yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Muhajirin. Yang kedua, Ansar. Okey. Nah, 2 kaum yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Muhajirin dan Ansar. Okey, Muhajirin tu adalah orang yang berhijrah ke Madinah. Ansar pula adalah penduduk asal Madinah. Semasa peristiwa hijrah, 2 kaum ni dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan kelima, senaraikan 4 akhlak Rasulullah. So kat sini kita boleh tulislah akhlak Rasulullah, ada antaranya ialah jujur, amanah, bijaksana dan menyampaikan. Okey, seterusnya soalan ketiga, jawab soalan berikut berpandukan petikan. Okey, kita baca petikannya. Perjanjian Hudaibiyah ialah perjanjian damai antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan musyrikin Mekah. Perjanjian ini berlaku pada bulan Zulkaedah tahun ke-6 Hijrah di sebuah perkampungan yang bernama Hudaibiyah. Perkampungan itu terletak berdekatan kota Mekah. Musyrikin Mekah telah menghantar Suhaib bin Amru untuk berunding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya rundingan tersebut dipersetujui dan dikenali sebagai Perjanjian Hudaibiyah. Okey, soalan pertama, apakah Perjanjian Hudaibiyah? Okey, so jawab soalan berpandukan petikan yang kita telah bacakan tadi. Okey, apakah Perjanjian Hudaibiyah? Perjanjian damai antara Rasulullah dengan musyrikin Mekah. Okey, perjanjian damai antara Rasulullah dengan musyrikin Mekah. Okay, soalan yang kedua, bilakah Perjanjian Hudaibiyah berlaku? Okay, bilakah Perjanjian Hudaibiyah berlaku? Pada bulan Zulkaedah tahun ke-6 Hijrah di Hudaibiyah. Okay. Yang ketiga, di manakah Perjanjian Hudaibiyah dipersetujui? Jawapannya, di manakah Perjanjian Hudaibiyah dipersetujui? Di sebuah perkampungan yang bernama Hudaibiyah. Okey, siapakah wakil pihak musyrikin dan wakil di pihak Islam dalam perundingan Perjanjian Hudaibiyah? Wakil daripada pihak musyrikin adalah Suhaib bin Amru dan wakil pihak Islam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, soalan kelima, tulis 2 kesan Perjanjian Hudaibiyah dalam kejayaan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kesannya? Okey, yang pertama, dakwah tersebar, dan yang kedua, Islam semakin kuat. Okey, soalan keempat, jawab semua soalan di bawah. Okey, soalan 1, nama 2 orang yang terawal memeluk Islam. Okey, nombor 1, wanita. Okey, siapa wanita pertama yang memeluk Islam, yang terawal memeluk Islam? Sayyidatina Khadijah. Kemudian yang kedua, lelaki dewasa. Siapakah lelaki dewasa yang terawal memeluk agama Islam? Sayyidina Abu Bakar.
Okay, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okay, soalan kedua, lengkapkan rajah di bawah. Okay, lengkapkan rajah di bawah. Okay, bahagian jihad. Dia bagi kat sini jihad asghar. Satu lagi bahagian jihad adalah jihad akbar. Okay, jihad asghar, jihad kecil, dan satu lagi jihad akbar, jihad besar. Okay, kat bawah ni dia bagi melawan hawa nafsu. Okay, ini kriteria bagi jihad yang besar. So yang dia suruh kita tuliskan dua lagi apa contoh jihad asghar. Okay, kita boleh tulis kat situ mempertahankan negara dan belajar. Okay. Okay, soalan ketiga, tulis dua jasa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Tulis dua jasa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Okey, satu kita tulis menghapus nabi palsu. Okey, selepas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi khalifah pertama, maka ada golongan ataupun ada orang yang mengaku dia itu sebagai nabi. Padahal selepas kewafatan Rasulullah dah tak ada dah nabi. Maka Sayyidina Abu Bakar pun menghapuskan nabi palsu, dan yang kedua jasa Sayyidina Abu Bakar adalah memerangi golongan yang tidak membayar zakat. Okay, soalan keempat, namakan dua orang hamba yang disiksa oleh kafir Quraisy kerana mengikuti ajaran Rasulullah. Namakan dua orang hamba yang disiksa oleh kafir Quraisy kerana mengikuti ajaran Rasulullah. Okay, yang pertama Bilal bin Rabah dan yang kedua Ammar bin Yasir. Okay, soalan kelima, tulis 4 sikap kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW sebelum kedatangan Islam. Okay, yang pertama, zalim. Yang kedua, jahat. Yang ketiga, tidak mempercayai Nabi Muhammad. Dan yang keempat, ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Okey, saya rasa sekadar itu saja apa yang kita boleh kongsikan dalam bincang soalan UPKK bagi subjek sirah part yang ketiga ni. Semoga ianya memberi manfaat kepada anak-anak pelajar sekalian. Dan jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain supaya kita sama-sama dapat mengulang kaji soalan-soalan UPKK. Dan kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.